Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita daripada kitab ringkasan kitab Riyadhus Salihin susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada bulan Februari yang lalu kita telah membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dalam bab harapan, ar-raja, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaki dua hadis sebelum kita masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu bab tawakal. Kalau tak silap saya, kita di muka surat 16. Muka surat 16. Jadi malam ni kita mulakan dengan kita baca dua hadis yang terakhir daripada bab raja, bab harapan, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muka surat 17. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam kitabnya yang ada bersama-samanya di arasy. Apa yang tertulis? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Dalam riwayat yang lain, rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, mengazab orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan dosa-dosa dengan penuh keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ini dituliskan bahawa Allah kata, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dalam riwayat lain, rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi para ulama yang menghuraikan hadis ini memberikan satu contoh yang paling mudah kita faham, iaitu bagaimana kemurkaan Allah, kemurkaan Allah ke atas hamba-hambanya, ke atas kita semua, dosa hukuman ke atas kita semua hanya bermula apabila kita menjadi orang yang mukallaf. Orang mukallaf ni maksudnya dia orang yang berakal, dia baligh. Kalau kita kanak-kanak, contoh nanti tak lagi seminggu nanti nak puasa, kalau ada anak kita umur 7 tahun tak puasa, dia tak berdosa. Cuma kita ibu bapa diwajibkan untuk suruh dia puasa. Tapi bukan kewajipan untuk dia berpuasa. Kalau dia tak puasa, dia tak dosa, sebab dia bukan mukallaf. Tetapi ibu bapa kena suruh dia puasa untuk didikkan. Jadi kemurkaan Allah itu hanya bermula bila seseorang tu jadi mukallaf dan dia tinggalkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia berakal, dia balik, dia buat benda yang Allah larang, dia tinggal apa yang Allah suruh, maka Allah murka kat dia. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada kita semua, bermula daripada saat kita berada dalam rahim ibu kita lagi. Kita dapat makan, kita dapat minum. Maksudnya rahmat Allah bagi kat kita bermula daripada awal kehidupan kita ada. Bermula sebelum kita lahir lagi, Allah telah memberikan rahmat kepada kita. Tetapi kemurkaannya hanya bermula ketika kita menjadi orang yang mukallaf, akil balik. Jadi sebab itu dalam riwayat disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah hanya akan murka kepada orang-orang yang layak dimurkai sahaja, iaitu orang yang berakal dan akil balik.
Dan begitu juga hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah, yang mana Allah memberikan rahmat kepada semua makhluk, kepada semua manusia, hatta bermula daripada dia berada dalam rahim ibu dia. Kan kita dalam rahim ibu kita, kita dapat makan, dapat minum, kita dapat makanan lah, kita makan dengan cara kita bayi yang dalam rahim kandungan ibu kita. Kita masuk hadis yang seterusnya daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mempunyai 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin. Lalu daripada 100 rahmat itu, Allah menurunkan satu rahmat yang dikongsi di bainal jins wal ins wal bahaim, yang dikongsi oleh manusia, jin, wal bahaim, haiwan, wal hawam, serangga. Maksudnya rahmat Allah sangat banyak. Ada 100, tetapi Allah hanya turunkan satu sahaja dekat muka bumi ini, di dunia ini. Dan rahmat Allah yang satu inilah yang kita kongsi dengan haiwan, kita kongsi dengan jin dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi maksudnya ada berbaki lagi 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW lagi, fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan itu ke muka bumi ini, ke dunia inilah, maka makhluk-makhluk ini mereka saling berkasih sayang. Wabiha yatarahamun. Mereka berlemah lembut, berkasih sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan disebabkan satu rahmat yang Allah turunkan, yang kita kongsikan dengan makhluk-makhluk lain ini, membuatkan haiwan buas sayang kepada anak dia. Jadi kita boleh buat permisalan macam ni. Daripada rahmat Allah yang ada hanya 1% je, 1% saja Allah turunkan ke muka bumi, dan 1% daripada rahmat Allah tu kita kongsi pula dengan makhluk-makhluk, dengan jin, haiwan. Tapi dengan sedikit titisan rahmat Allah itu sahaja pun kita dah rasa banyak sangat. Dan antara contoh yang paling besar, yang paling mudah untuk kita faham, Nabi SAW beritahu macam mana kita lihat haiwan yang buas, ganas, singa, harimau. Tetapi disebabkan dia bukan dapat 1% rahmat Allah pun, kan kita sebut 1% tu kita kongsi dengan semua makhluk. Maksudnya kita semua hanya dapat dekat dunia ni 0.00 berapa persen je rahmat Allah SWT tu. Tetapi dengan peratusan yang sedikit itu pun dah terlalu banyak dah kita dapat. Haiwan yang buas dia dapat bezakan, ni anak dia, dia tak bunuh anak dia. Jadi bagaimana dengan 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lagi? Lalu disebutkan di sini, wa akharallahu ta'ala 99 rahmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan, mengakhirkan 99 rahmat lagi. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang mana 99 rahmat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi kita bayangkan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Kalaulah di dunia ini kita dah rasa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita, rahmat Allah bagi kat kita. Kadang-kadang rahmat Allah ni kadang-kadang kita terlupa. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita oksigen, kita kesihatan, kita mampu berjalan pergi ke surau, kita ada anak-anak yang soleh, kita ada anak-anak yang baik, ada isteri yang baik, pasangan yang baik, ahli keluarga yang baik, jiran yang baik. Itu semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kita dah rasa seronok dapat duduk kat dunia ni. Jadi bayangkan bagaimana 99 lagi rahmat yang menanti kita di hari kiamat nanti, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya. Okay, kita lihat hadis yang terakhir dalam bab harapan ini daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan daripada Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Mu'adz, kuntu ridfan nabi ala himar. Aku membonceng Nabi SAW di belakang keldai. Maksudnya Nabi SAW menunggang keldai, Mu'adz duduk di belakang Nabi SAW.
Faqala ya Muaz. Nabi SAW tanya, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi? Kamu tahu tak apakah hak Allah ke atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula kamu tahu tak apa pula hak hamba-hambanya ke atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, lalu Muaz kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-hambanya, ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hambanya ialah hamba-hambanya mestilah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba ke atas Allah pula, alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hamba, hak hamba ke atas Allah pula, iaitu Allah tidak akan mengazab sesiapa yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Fakultu, lalu Muaz rasa pelik. Muaz kata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, perlu ke aku beritahu kepada manusia tentang hadis ini? Apa yang Nabi SAW sampaikan? Kata Nabi SAW, qala tubashirhum, jangan kamu sampaikan hal ini. Fayattakilu, sebab apa? Ditakuti mereka akan ittakala, mereka akan bergantung harap tanpa beramal. Maksudnya mereka kata cukuplah mentauhidkan Allah, tak syirikkan Allah, tak payah buat apa-apa dah. Sebab Nabi SAW kata hak hamba ke atas Allah ialah jika mereka tak syirikkan Allah, Allah masukkan mereka dalam syurga. Jadi ditakuti nanti kalau orang dengar tu, macam tu tak apalah buat maksiat, tak payah buat benda-benda Allah suruh, yang penting jangan syirik. Tapi Muaz sampaikan tak kat orang lain hadis ni? Sampaikanlah, kalau tak macam mana kita tahu hadis ni? Jadi ulama membahaskan kenapa Muaz sampaikan hadis ni sedangkan Nabi SAW larang. Nabi SAW larang daripada sampaikan hadis ini. Jadi pertama antara huraian yang ulama sebutkan, pertama Muaz sampaikan hadis ni ketika di hujung usia dia dah nak meninggal dunia. Jadi sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa Muaz sampaikan, pertama kerana dia takut termasuk di kalangan orang yang menyembunyikan ilmu. Sebab dilarang bagi seseorang yang dia ada ilmu yang perlu disampaikan pada manusia, dia sembunyikan. Jadi Muaz takut dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Yang kedua, sebab Muaz faham larangan Nabi SAW tu bukan satu larangan yang mutlak. Nabi SAW larang bersebab, sebab takut para sahabat salah faham dan semisalnya. Jadi bila maksud larangan tu ada sebab spesifik. Sebab tu ada sebahagian ulama katakan hadis-hadis yang macam ni berlaku pada awal-awal pensyariatan, lepas tu baru diwajibkan macam-macam perkara lagi lah. Tapi ada ulama tak setuju dengan pendapat macam tu. Jadi Muaz faham bahawa Nabi SAW larang bukan secara mutlak. Maksudnya Nabi larang untuk disampaikan takut para sahabat nanti tinggalkan beramal. Jadi ketika Muaz sampaikan hadis ni, dia lihat sebab tu dah tak ada. Para sahabat dah faham dah kena beramal untuk masuk syurga. Jadi dia sampaikan hadis ini. Jadi maksudnya larangan Nabi tu bukan satu larangan yang mutlak tanpa sebab. Jadi bila tak ada sebab untuk terlarang, maka Muaz sampaikan. Jadi apakah maksud hadis ini? Sebab pasti terfikir dan kepala kita, maksudnya kalau ada orang yang dia tak beramal langsung, dia tak lakukan apa yang Allah suruh, dia buat benda-benda haram, jadi dia akan masuk syurga. Jadi macam tu tak adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa kita nak cegah kemungkaran? Jadi kita kena lihat dalam hadis ni sebenarnya tidak ada kemusykilan. Apabila kita gandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ada orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang masuk neraka. Sebab dalam misalnya Sahih Muslim ada hadis berkaitan orang yang terakhir masuk syurga.
dia ahli neraka, dia dikeluarkan dari neraka. Dia orang terakhir masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga dia mesti orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah tak akan masuk syurga sebaik mana pun dia. Abu Talib tak masuk syurga. Jadi yang masuk, orang yang terakhir masuk syurga ni mesti orang yang beriman, orang Islam. Cuma dia orang jahat lah. Maksudnya dia banyak dosa sangat, jadi dia masuk neraka dulu. Jadi para ulama menyatakan hadis yang sebegini, yang menyatakan Allah tidak akan azab orang yang mentauhidkan Allah, dia bermaksud bahawa tidak akan diazab selama-lamanya. Sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, semua akan masuk syurga. Cuma berbeza keadaan. Ada yang masuk syurga tanpa hisap. Ada yang masuk syurga kena hisap, dia masuk awal. Tapi dia masih awal lagi. Ada yang masuk syurga juga, dia kena hisap tapi dia lewat sikit. Sebab banyak benda nak kena hisap dekat dia. Kalau kita lihat orang yang melintas titian sirat pun berbeza-beza kan keadaan dia. Jadi orang Islam semua akan masuk syurga, tetapi berbeza-beza. Dan ada juga orang Islam yang beriman, dia masuk syurga pada akhirnya, tetapi dia kena transit di neraka dahulu, di azab dahulu. Jadi pada akhirnya semua orang Islam akan masuk syurga, tetapi berbeza-beza keadaan dia. Jadi bukanlah hadis ini menafikan bahawa ada orang Islam yang akan diazab. Sebab ada hadis lain juga bahawa orang Islam juga yang akan diazab. Jadi semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang masuk neraka ni confirm dengan keadilan Allah. Tidak akan ada sama sekali manusia yang timbangan kebaikan dia melebihi kejahatan, tiba-tiba dia masuk neraka. Tidak akan berlaku sama sekali. Sebab Allah menghukum manusia masuk ke dalam neraka dengan penuh keadilan dia. Tetapi Allah memasukkan manusia ke dalam syurga dengan keadilan dan rahmat dia. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis lain, hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni tentang manusia yang bitaqah tu macam kad. Kalau kita panggil kad pengenalan lah, ataupun apa-apa kad yang kecil tu, pengenalan diri kita. Bagaimana ada hari kiamat, ada manusia ditunjukkan amal dia, ditunjukkan sejauh mata memandang amal, rekod-rekod kejahatan dia. Sampai manusia tu kata habislah dia, habis. Sebab banyak sangat. Lalu ditimbang, catatan kejahatan dia tu macam di atas dacing. Catatan kejahatan ni letakkan kat atas satu dacing tu. Lepas tu bitaqah itu, kad itu yang tertulis kalimah la ilaha illallah, syahadah dia mentauhidkan Allah, diletakkan di atas satu dacing lagi. Tiba-tiba berat kalimah la ilaha illallah dan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu manusia berbeza-beza keadaan dia. Jadi manusia masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita di kalangan manusia yang termasuk untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita transit di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi daripada hadis Muaz ni kita nampak bagaimana para sahabat dia faham konteks larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca zahir hadis ni, Nabi larang tapi Muaz buat kan. Macam Muaz bin Jabal tak patuh arahan Nabi SAW pula. Tapi maksudnya Muaz faham maksud larangan Nabi SAW tersebut. Jadi kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah seperti biasa akan memulakan dengan membawa beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Kita lihat ayat yang pertama, surah Ali Imran ayat 173 hingga 174. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maksudnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ramai kafir musyrik telah berkumpul untuk menyerang kamu semua. Ayat ni bercerita tentang kisah zaman Nabi SAW, di mana orang musyrikin semua berkumpul nak menghancurkan umat Islam, nak menyerang tentera Islam. Jadi ayat ini menerangkan apakah ciri-ciri orang yang beriman, iaitu apabila dikatakan kepada mereka bahawa orang ramai orang kafir musyrikin sedang berkumpul untuk menyerang kalian, oleh itu hendaklah kamu takut kepada mereka. Hendaklah kamu, dikatakan kepada orang beriman itu, kamu kena takut kepada orang-orang kafir musyrik ni. Mereka dah berkumpul ramai-ramai, bergabung nak serang kamu. Tetapi apa jawapan, apa kesan kata-kata itu kepada orang-orang yang beriman? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berita itu hanya menyebabkan apa? Fazadahum imana, bertambahnya keimanan mereka. Ini merupakan dalil kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan iman itu naik dan turun. Sebab ayat ni clearly Allah sebut fazadahum imana, maka meningkatlah, menaiklah keimanan mereka. Lalu mereka, iaitu para sahabat, orang-orang beriman ini pun mengucapkan hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Wakil ni apa tuan-tuan? Kalau dalam bahasa, kalau kita dalam fiqh muamalat, fiqh apa tu, kita panggil fiqh transaksi lah, kita ada kontrak wakalah. Wakalah ni, kontrak wakalah ni maksudnya kita lantik wakil untuk buat sesuatu bagi pihak kita. Jadi tu maksud bahasa Melayu diambil daripada bahasa Arab juga tau. Wakil tu daripada tu, pada bahasa Arab, wakil. Jadi wakil ni maksud kita serahkan urusan kita kepada seseorang untuk uruskan urusan kita. Jadi bila kita kata cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita dan dialah sebaik-baik wakil, maksudnya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, kalau kita serahkan diri kita kepada manusia, kadang-kadang orang yang pekerja kita misalnya, kita serahkan urusan dia kepada kita, dia tak amanah. Tapi kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Sebab itu antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam seharian Nabi SAW, antaranya doa yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, Ya Qayyum, berdiri sendiri, tak perlu pada makhluk, dia maha hebat mentadbir. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Doa Nabi sebut, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusanku, diriku ini kepada diriku sendiri, walau sekelip mata, tarfat ain. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata. Doa tu mengandungi tawakal kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lantik Allah sebagai wakil kita. Wakil apa? Untuk uruskan urusan kita. Kita minta Allah jadi wakil untuk menguruskan urusan kita. Bahkan sampai kita kata ke Allah, jangan serahkan urusan ini kepada diri aku sendiri. Jangan suruh aku yang atur kehidupan aku sendiri. Sebab kita sebagai manusia kadang-kadang kita banyak, bukan kadang-kadang, selalu kita seringkali buat kesilapan. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebab itu doa-doa Nabi SAW, doa-doa daripada Al-Quran, macam dalam ayat ni,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni zikir yang popular kan kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang-kadang kita tak faham maksud dia. Jadi kita kena faham maksud dia. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebagai sebaik-baik wakil yang menguruskan urusan kami. Kita lihat ayat yang kedua. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Tuhan yang Maha Hidup yang tidak mati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh manusia untuk berfikir kepada siapa yang sepatutnya dia serahkan urusan dia. Adakah patut dia serahkan urusan dia kepada manusia yang akan mati? Adakah patut dia serahkan urusan dia kepada makhluk yang lemah macam dia juga? Jadi Allah bagi tahu kepada kita, serahkan urusan kepada yang Maha Hidup, yang tak akan mati selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha Hidup. Dan mafhum lain daripada ayat ini, orang mati tak boleh buat apa-apa. Kita tak minta tolong dengan orang mati. Allah kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mintalah, bertawakkallah kepada yang hidup, yang tidak akan mati. Manusia kita boleh minta tolong pada dia, tetapi waktu bila? Waktu dia hidup. Tetapi na'udzubillahi min zalik, sebahagian daripada kita, bila dia dalam kesusahan, ada sahabat-sahabat saya yang mengaji kat luar negara, saya tak nak sebut negara dia, negara Timur Tengah, dia ngaji agama. Dia cerita kat saya pengalaman dia ngaji kat tempat dia lah. Dia kata bagus negara ni. Saya pun ingat mungkin dia nak sebut kisah ramai ulama', dia boleh mengaji dengan ulama' itu, talaki itu ini. Dia kata kat tempat saya belajar ni bagus, banyak kubur-kubur para wali, para ulama'. Saya kata okey. Nak dengar dia cerita, mungkin dia nak cerita pasal fakta sejarah ke apa kan, bagus juga. Dia kata bila ada kubur, negara tempat dia belajar ni banyak kubur para wali dan sebagainya. Jadi bila waktu exam, mereka akan pergi lawat kubur-kubur ni, berdoa kat situ. Saya kata, kenapa nak kena doa kat kubur? Dan mereka bukan sekadar berdoa, mereka minta tolong kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Ayat ni Allah SWT sebut apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah bagi isyarat pada kita, serahkan urusan kepada yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala kita boleh serahkan urusan kita secara total, sebab Allah tidak akan mati. Adapun manusia, kita hanya minta dia jadi wakil kita, tolong kita bila waktu dia hidup. Itu pun orang hidup, kita hanya minta tolong dia bila kita tengok dia berkemampuan untuk tolong kita. Dia ada kat depan mata kita. Bukannya kita dalam kesusahan, kita pun serulah nama orang mana-mana, entah orang tu dekat negara mana. Kita sakit, kita seru nama orang tersebut untuk minta dia tolong. Pastilah bukan itu yang sepatutnya. Jadi kebergantungan kita kepada manusia adalah terhad ketika dia masih hidup dan dalam lingkungan kemampuan dia. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan kita adalah secara total. Sebab Allah Maha Hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan disebutkan oleh Ibn Allan dalam kitabnya Syarah pada Riyadhus Salihin, Dalilul Falihin, dia kata orang yang berakal tidak sepatutnya dia bertawakal kepada sesiapa yang akan mati dan akan pergi tinggal. Kemudian dinukilkan perkataan sebahagian ulama' yang menyatakan bahawa kalau seseorang itu bergantung kepada orang-orang kaya, kemuncaknya dia hanya menambahkan kefakiran pada diri orang tersebut. Kita kalau terlalu bergantung sangat kewangan kita dekat orang lain, pada orang kaya, asyik meminta-minta, pada penghujungnya kita ni fakir. Asyik minta, asyik minta, asyik minta.
Maksudnya kalau kita asyik minta tolong orang, pada hujungnya penghinaan pada diri kita sendiri. Kita hanya merendahkan diri kita sendiri. Bukan salah, tapi jangan terlalu sangat. Kita meminta kewangan daripada orang bila kita perlukan, tapi jangan jadikan kebiasaan. Begitu juga kata Ibn Alan nukilkan perkataan para ulama, kata kalau kita sentiasa bergantung kepada orang-orang yang kuat, pada penghujungnya lemah. Kita tak reti nak berdikari. Jadi kesimpulannya ialah kebergantungan kepada makhluk, ia merupakan jalan untuk menuju kepada penghinaan, kebinasaan kat diri kita sendiri. Orang tu tolong kita, kita minta tolong. Ada orang dia dah terbiasa sangat, dia tak reti nak buat sendiri. Sampai benda yang dia mampu buat sendiri pun dia minta tolong orang. Jadi minta tolong dengan orang ni sebenarnya kita buat pada kadarnya sahaja, iaitu bila kita tak mampu buat kerja sendiri. Jadi sesiapa yang meletakkan kebergantungan yang tinggi kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hanya, kata disebutkan di sini, dia hanya membuang waktunya sahaja. Tetapi letaklah kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu hidup dan tidak akan mati. Dalam surah Ali Imran ayat 122 kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah sahajalah orang-orang iman itu bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, berazam untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, ni ayat 1000 dinar. Yang masyarakat kita biasa tampal, kalau peniaga tampal kat kedai makan dan semisalnya, dikatakan fadilatnya murah rezeki. Di hujungnya disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan urusannya. Allah cukup baginya. Masyarakat kita bila beramal dengan 1000 dinar ni, kebanyakannya lebih kepada membanyakkan bacaan, gantung kat kedai. Tak salah, saya tak kata salah pun gantung kat kedai. Terutama kalau bila digantung tu, dia setiap pagi dia baca ayat tu, dia tadabbur, dia akan jadi peniaga yang betul-betul dalam ayat tu. Tapi kalau sekadar maaf saya cakap, macam menjadikan ayat 1000 dinar tu macam tangkal pula, pelaris dekat kedai tu. Oh, kalau gantung ayat ni, nanti kedai kita akan laris. Kalau kita kedai makan, pelanggan akan ramai masuk. Cuba faham ayat tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yaj'al apa tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba Allah bagi rezeki daripada mana datang, tiba-tiba dapat itu, tiba-tiba dapat ini. Tapi syarat dia apa? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah cukup bagi dia. Ayat 1000 dinar ni menyebutkan dua perkara yang penting bagi orang yang beriman, untuk dia dapat pertolongan Allah, untuk Allah bagi jalan keluar kat dia, untuk Allah bagi rezeki tanpa disangka-sangka pada dia, iaitu dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bertawakal kepada Allah. Ini penting, takwa dan tawakal. Jadi kalau kita lihat dalam konteks, orang jadikan ayat ni sebagai pelaris untuk memudahkan menguntungkan perniagaan, tarik pelanggan. Sepatutnya orang yang benar-benar beramal dengan ayat 1000 dinar, pertama takwa pada Allah. Jadi apa itu takwa dalam konteks dia berniaga? Misalnya paling mudah, kalau kita buka kedai makan, kita kata kita kena amal ayat 1000 dinar untuk tarik pelanggan. Apa maksud takwa dalam konteks kita seorang peniaga makanan? Pertama, jual makanan yang halal lah. Kedua, pastikan kebersihan kedai kita.
Kita jual makanan yang elok, bukan makanan yang dah expired, yang dah tak elok. Saya ada pengalaman lah dekat satu kafe tu. Ni isteri saya cerita, dia tengok depan mata dia ada seorang pelanggan nak beli sandwich. Tiba-tiba staff kedai tu kata, jangan ambil sandwich ni sandwich semalam. Sandwich kan ada sardin ke apa, masuk benda tu sayur mana tahan lebih sehari. Pembeli tu, okay, terima kasih beritahu. Lepas tu isteri saya pergi tanya dekat staff yang dekat depan kaunter tu, kau dah tahu ni sandwich semalam, kenapa letak lagi kat depan ni? Lepas tu student lah, pelajar tu jaga kaunter tu kata, saya tak boleh buat apa, ni majikan saya yang suruh. Maksudnya majikan tu, tokek kedai tu yang suruh letak sandwich yang dah expired. Semalam sandwich kita tahu benda tu mana tahan lama, ada sardin dan sebagainya, semisal sehari dah rosak dah. Jadi sebab dia tak nak rugi, dia suruh letak je. Tapi alhamdulillah pekerja dia tu amanah, bertakwa pada Allah. Pekerja dia bertakwa pada Allah, tapi tokek dia tak takwa pada Allah. Jadi orang yang bertakwa pada Allah dalam berniaga, dia kena jaga benda-benda macam tu. Dia pastikan benda yang dijual tu elok. Kau dalam konteks negara kita, peniaga makanan kena ada suntikan tertentu baru dia dapat lesen untuk jual makanan dan semisalnya. Lepas tu cara dia macam mana, contohlah kalau dia nak marketing, nak promosi produk dia, dia kena pastikan promosi tu patuh syariah. Barulah dinamakan peniaga yang memenuhi ayat 1000 dinar tu. Bertakwa. Sebab takwa tu apa? Takwa tu mudahnya kita buat benda Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Bukan duk ratib ayat 1000 dinar tu, tapi promosi kita macam-macam sekarang, na'udzubillah min zalik. Kalau kita lihat zaman sekarang, orang nak promosi barang niaga dia buat macam-macam cara. Antaranya bad marketing. Bad marketing ni maksudnya promosi dengan cara yang tak elok. Promosi tu menjatuhkan maruah dia, membuatkan orang bencikan dia. Tapi dalam zaman sekarang media sosial, bila orang benci kat seorang, orang kan asyik bercerita kan, bercerita pasal dia. Bila orang asyik bercerita pasal dia, popular lah dia. Bila dia popular, mudah dia nak jual produk dia. Sebab tu ada istilah di kalangan orang-orang marketing pemasaran, bad marketing is still marketing. Pemasaran yang buruk, promosi yang teruk, yang tak elok, dia masih lagi satu promosi. Jadi ada orang dia tak kisah benda-benda ni, dia buatlah perkara-perkara yang penting, diri dia viral. Dan masyarakat kita pula mudah sangat nak berkongsi tentang benda-benda macam tu, maka jadi popular. Dan dia memang nak diri dia jadi popular. Dia tak kisah apa, maruah dia jatuh, keluarga dia jatuh, apa orang cakap dia tak kisah. Yang penting dia popular, nanti barang dia jual laku. Masyarakat kita pun kita tak faham, kenapa orang tu dah buat macam tu, kita masih nak beli lagi barang dia. Sepatutnya kita tunjukkanlah engkar kita kepada apa yang dia jual tu, perbuatan dia tu. Mungkin kita tak marahkan produk dia, tapi cara dia promote tu tak elok, merosakkan masyarakat. Jadi orang yang beriman, peniaga yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pastikan cara dia berniaga patuh syariah. Jadi itulah intipati surah ayat 1000 dinar yang popular itu. Yang kedua, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah ditakdirkan dia dah buat dah macam-macam, masak sedap, kedai bersih, dia promosi elok-elok, pekerja dia layan pelanggan baik, tapi tak juga orang datang kedai dia. Tak apalah, dia tawakal pada Allah, dia doa pada Allah. Tapi kalau orang yang jenis dia tak puas hati tok kedai sebelah, ramai orang masuk, kedai kita tak masuk, ni mesti dia buat sihir ni. Kawan kita macam tu kan. Mudah tengok tu, kenapa kedai dia ramai, kenapa kedai dia tak ramai, dia mesti dia ada buat sesuatu ni. Kita mudah nak tuduh, ya ada kebarangkalian, tapi kita tanpa bukti kita tak boleh tuduh macam tu. Dan kalau kita orang yang bertawakal pada Allah, kita dah buat dah segala-galanya. Jadi kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tawakal itulah menunjukkan keimanan kita. Semua orang boleh sebut tawakal, tapi tawakal tu sebenarnya menzahirkan tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat apa yang kita nak, mudah kita ucap alhamdulillah. Tapi macam mana bila kita diuji, lepas kita dah usaha bersungguh-sungguh, doa bersungguh-sungguh, tapi still tak dapat apa yang kita nak. Itu ujian untuk kita
menunjukkan sejauh mana kebergantungan kita pada Allah. Bila rosak tawakal ini, itulah yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kezaliman. Contoh, saya bagi contoh, peniaga yang dia tengok kenapa kedai dia tak laku tapi kedai jiran dia laku. Memang ada macam tu. Saya pernah tengok satu tempat, satu ni kedai nasi ayam, sebelah dia kedai makan lain. Kedai nasi ayam tu beratur punya panjang. Kalau kita fikir logik, kenapalah pelanggan ni sanggup nak beratur punya lama, kedai sebelah tu kan kosong, pergi je lah makan kat situ. Tapi dia nak juga beratur kat situ, punya lama nak tunggu semata-mata nak makan nasi ayam kedai tu. Nasi ayam je kalau kita fikir logik. Kalaulah peniaga yang sebelah tu tak ada tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam dia boleh buat. Dia burukkan kedai itulah, tuduh macam-macam, sebarkan macam-macam berita fitnah untuk jatuhkan kedai yang laku tadi. Tapi orang yang bertawakal pada Allah, dia tak akan lakukan kezaliman pada orang lain. Dan dia tidak akan terjebak dalam kesyirikan. Bila orang tak ada tawakal tu, yang mula dia amalkan sihir, dia pergi jumpa bomoh, dia mulalah, bila dia diuji tu, kedai dia tak laku dan semisalnya, dia tengok orang lain laku, bisnes orang lain laris, mulalah otak dia macam-macam fikir. Jumpa bomoh lah, tu yang pergi tabur apa tu, tanah kubur kat keliling kedai orang lah. Kadang-kadang peniaga yang berniaga selalu cerita benda ni. Kadang-kadang dia tak faham kenapa ada orang pergi buat macam tu kedai dia. Buka kedai, tiba-tiba ada macam-macam benda bertaburan kat depan kedai. Dia tanya orang-orang yang proud, dia kata, ini biasa orang buat sihir ni, benda-benda macam tu. Kesan-kesan yang orang cuba nak buat sihir kat dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang akan sama ada benarkan atau tidak sihir itu berlaku. Jadi menunjukkan bagaimana bila tak ada tawakal, manusia akan buat kezaliman dan lebih teruk lagi kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat yang terakhir pada malam ini dalam surah Al-Anfal, ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ia menyebabkan iman mereka bertambah dan mereka hanyalah bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifat orang yang beriman. Pertama, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergegar hati mereka, gementar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia dengar ayat Al-Quran, naik keimanan dia dan dia bertawakal pada Allah. Tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, surah Al-Anfal ayat 2 ini, kita kena renung diri kita. Macam mana reaksi kita apabila kita baca tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tahu Allah itu maha melihat. Ada tak timbul rasa gemetar kita, alamak, Allah melihat hari tu aku buat macam ni, buat macam tu. Kita teringat dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Kita nak buat maksiat tu, teringat Allah maha melihat. Atau kita bila kita baca tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kita tak rasa apa-apa. Dia hanya macam satu benda yang kita baca sahaja. Jika kita tak rasa apa-apa, maksudnya kita semua ada masalah lah. Bukan maksud tak beriman, tapi maksud iman kita ni masih lemah lagi. Sepatutnya orang yang iman dia sempurna, bila disebut nama Allah gementar. Dan bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, naik iman dia. Dia rasa feel, dia rasa motivasi nak buat kebaikan. Dia rasa semakin kuat nak tinggalkan kejahatan. Itu sepatutnya bagi orang yang benar-benar beriman pada Allah. Jadi sekali lagi kita tanya diri kita, bila dibacakan Al-Quran, apa kita rasa? Atau kita tak rasa apa-apa? Dan yang seterusnya, mereka hanyalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat surah Al-Anfal ini, 3 ciri orang yang perlu ada pada orang beriman. Takut, gementar bila dengar nama Allah, naik iman bila dengar ayat-ayat Allah, dan tawakal, menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala,
kita akan, pada sesi seterusnya kita akan baca hadis yang panjang daripada Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab tu saya kata orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, semua memang masuk syurga. Tapi masuk syurga macam mana? Kita semua kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisab lah. Masuk syurga tanpa hisab, masuk terus, tak ada dikira-kira dah masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita nak tahu siapa dia yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni. InsyaAllah jika diizinkan Allah nanti, minggu depan dah masuk Ramadan kan. Jadi mungkin nanti selepas Ramadan lah kita sambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin ni insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.